Okey. Jadi dalam masa yang sama, saya tengok Menteri Besar Kedah ni. Dalam masa yang sama, kita perkasa sebelum ini kita ada buat ketetapan bahawasanya kita akan menyokong parti-parti yang mana mendukung ketuhanan Melayu dan juga Islam dan sebagainya. Jadi dalam masa yang sama, mesyuarat kita yang lepas, kita ada membincangkan bahawasanya kita juga tidak memberi sekatan kepada mana-mana ahli kita yang ada di seluruh negara. Tetapi dalam masa yang sama, kita memberi guideline iaitu Islam perlu dibela, Islam adalah yang utama. Jadi dalam masa yang sama, kita melihat satu contoh. Kita tengok dulu di Kedah sendiri. Sebelum ini kita tengok Kedah ni pembangunannya amat kurang. Tapi alhamdulillah baru-baru ni saya adalah pergi ke Alostar, Sungai Petani. Saya melihat ada pembangunan yang bukanlah bukan tak ada pembangunan, maka ada pembangunan yang dibuat. Jadi dekat sini saya merasakan tabik kepada Datuk Seri Sanusi kerana berjaya seorang pemimpin yang saya nampak di kaca mata saya saya nampak satu pemimpin yang mempunyai karisma, satu pemimpin yang saya rasa berani. Itu paling penting, seorang pemimpin kena berani. Kan? Jadi walaupun apa yang berlaku dan sebagainya, kan, kita perlu melihat seorang pemimpin. Dan kena ingat, pilihan raya ini bukan disebabkan macam pemimpin, tidak. Sebenarnya ia sama seperti kita ni ada sebuah kedai, orang tu nak minta kerja dengan kita. Apabila nak minta kerja, dia akan pamerkan segala dia punya orang kata dia punya kebolehan. Dan juga kalau dia berjaya bekerja di sini, apa dia akan buat untuk kedai kita? Dia akan buat. Tapi malangnya ni dah 8 bulan ni, saya tengok dah tak ada apa dah. Ringgit makin jatuh, negara makin tak kukuh, kan? Jadi saya harap, dan juga saya nak beri nasihat juga kepada Datuk Seri Anwar selaku Menteri Keuangan. Dalam masa yang sama, kita ni sebuah negara, kita heboh cerita dekat orang, negara kita berhutang bertrilion-trilion. Saya pun baru-baru dengar ayat trilion ni. Ni dah dengar ada zillion pula, tak tahulah, trilion. Dalam masa yang sama, apabila kita ni bagi tahu seorang Menteri Keuangan ni adalah statement daripada yang official. Statement official daripada Menteri Keuangan mengatakan negara kita ni banyak hutang. Hutang kita begitu banyak sehingga tak boleh bayar. Bukan tak boleh bayar lah, saya tak tahu lah boleh bayar tak boleh bayar, saya bukan Menteri Keuangan. Tetapi dalam masa yang sama, Datuk Seri kena ingat, Datuk Seri bagi tahu kedai Datuk Seri ni, contohlah kedai Datuk Seri ni hutang banyak. Dalam masa yang sama, besoknya Datuk Seri pergi pula, marilah kita join kedai saya ni untung berlipat kali ganda. Begini. Saya nak tanya dengan cara logik yang saya orang yang bodoh tak pandai ni, kalau fikirkan, semalam dia cerita, dia kata kedai ni nak bankrupt, hutang banyak. Hari ni dia panggil investor datang. Selaku pelabur, rasa-rasa dia nak datang tak? Benda ni common sense. Sama juga dengan beberapa perkara. Saya pernah nasihatkan juga, saya pernah suarakan dulu kan. Kita dengan Bangladesh, apa beza kita dengan Bangladesh? Setidak-tidaknya kita ambil lah cukai selain daripada levy. Sebab dia orang menikmati apa cukai subsidi yang rakyat Malaysia ni dapat. Kenapa itu tak dibuat? Yang keduanya, contohnya isu subsidi minyak. Isu subsidi minyak ni sepatutnya kita kena bagi peluang dan juga ruang. Contohnya apa yang akan buat owner petrol station ni akan ikut saranan kerajaan? Jawapan dia cukup mudah. Saya bagi satu contoh yang otak saya tak berapa pandai ni punya cadangan. Yang pertama, buatlah satu contohnya. Kalau bagi orang yang tak bersubsidi, komisen, keuntungan daripada penjualan minyak tak ada subsidi kepada pelancong dan juga kenderaan luar, 50 sen. Kalau jual minyak subsidi, untung dia 20 sen ataupun 30 sen. Saya nak tanyalah, kalau pengusaha minyak lah, dia nampak je kereta Singapura masuk, rasa-rasa dia nak untung 50 sen ke dia nak untung 30 sen? Perkara yang cukup mudah. Dan perkara ini tidak memerlukan keuangan daripada kerajaan. Ia hanya satu mekanisme yang perlu dikuatkuasakan. Hanya sign je selaku yang berkuasa ataupun menteri-menteri. Takkan benda ini pun sampai
sampai rakyat nak fikir. Dalam masa yang sama, kehidupan rakyat seharian makin ditekan. Rakyat hari-hari makin susah. Nak minum air pun makin sukar. Jadi saya menyarankan kerajaan sudah berhenti daripada kerajaan ambil daripada rakyat Malaysia. Dan juga contohnya T20 ni. T20 ni tuan-tuan, puan-puan, Datuk Seri, untuk makluman, T20 ni kalau government servant, dia peringkat pegawai katil, laki isteri dah kerja. Contoh cikgu lah. Cikgu, saya ada satu kawan, dia cikgu. Dia gaji dia dengan isteri dia 13,000. Dia pun masih tak cukup. 13,000 kalau kita kirakan betul, dia dah masuk ke dalam golongan yang tidak menerima subsidi. Sepatutnya golongan T20 ni dipecahkan kepada 4. Mungkin T20 1, peringkat 1, 2, 3, 4. Jadi daripada sinilah pembahagian subsidi itu bersasar. Bukanlah bagi kepada satu golongan. Untuk makluman, golongan yang mendapat gaji lebih kurang dalam 3-40 ribu ni, golongan ni lebih kurang dalam 5-7% saja. Tak banyak. Dan kena ingat, T20 ni juga dalam banyak-banyak mereka ni adalah penyumbang kepada ekonomi negara. Kalau mereka ni ditekan, mereka ni jadi apa penyelesaiannya? Saya yakin rakyat Malaysia memilih dengan cara, tak tahulah dia kautim ke apa ke, tapi Datuk Seri berjaya lah menjadi Perdana Menteri kan. Itu saya tak tahulah, sebab daripada demokrasi kan. Saya ni maklumlah, saya bukan orang politik, saya ni orang NGO kan. Jadi kita melihat daripada sudut NGO. Datuk Seri dah menjadi Perdana Menteri. Dan kena ingat, sekarang ni rakyat cuma tuntut apa yang dijanjikan. Rakyat tak minta barang yang lebih. Rakyat cuma minta perkara-perkara yang pernah dijanjikan kan. Jadi macam kalau hari ni jadi PM, besok minyak turun ke, jadi rakyat ni tuntut itu kan. Dan kita perlu berfikir dengan cara rasional. Dan juga saya terbuka. Saya mengkritik adalah mengkritik untuk membina, bukan saya mengkritik untuk menjatuhkan ke tidak kan. Jadi dalam masa yang sama kena tengok. Janganlah kita pula jangan delete video ni. Ni nak bagi tahu juga, hari tu dah sampai 700,000 orang tengok, tiba-tiba dia hilang dari TikTok. Jadi itu pening sikit lah. Jadi saya harap sekarang ni kerajaan menjalankan tanggungjawab. Janganlah berhenti daripada berpolitik. Sekarang ni Datuk Seri adalah Perdana Menteri kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi janganlah mengira kaum, janganlah mengira diskriminasi kepada siapa-siapa. Hendaklah menjaga kepada orang-orang yang sepatutnya. Bukanlah kata kena menjaga Melayu ni. Tidak, Melayu ni bukan pasal apa. Melayu ni dia pasal ramai. Dia ada 56% ke lebih kurang tu lah. Minta maaf lah, plus minus lah. Jadi kaum majoriti dalam negara ni. Jadi kenalah tengok Melayu ni lebih. Kalau yang lain-lain tu ekonomi dia pun sihat kan. Ekonomi orang Melayu kita ni tak sihat. Jadi dah lah tak sihat, tengok macam ni duduk kita makan dekat tepi-tepi ni, nak makan orang pun nak cari rezeki kan. Saya bertanya dengan owner ni tadi, perniagaan pun amat slow. Jadi saya harap kerajaan perlu menitik beratkan bagaimana untuk menaik taraf dan juga melaksanakan untuk melaksanakan dan juga meringankan beban kos sara hidup. Saya juga berterima kasih dan juga saya amat bersimpati kepada pemergian Datuk Seri Salahuddin Ayub kan, yang mana setidak-tidaknya sedikit perubahan yang dia buat dengan menu rahmah. InsyaAllah saya yakin ini juga ada membantu sedikit kepada orang-orang yang bekerja di tempat bandar khususnya. Jadi saya harap peniaga-peniaga tu menu rahmah tu buatlah kan, sampai bila-bila. Dan saya masih menegur dan juga kita melihat, kena ingat ini dah dekat nak pilihan raya kan. Satu undi tu kena tengok kita untung apa. Bila kita ada untung baru kita pangkah. Kalau takat kita menyokong, kita sokong orang tu kuat-kuat, air kopi ni pun kita kena bayar sendiri, saya rasa baik tak payahlah. Yang penting setidak-tidaknya kita mengundi tu, kita bagi kepada apa yang kita untung diri sendiri dulu, barulah bawa kepada keluarga, kawan-kawan, sahabat andai. Kena ingat, satu pangkah itulah satu tanggungjawab dan juga amanah. Dia expired dia lambat. Kalau roti gardenia dia expired 3-4 hari, ini dia expired 5 tahun. Jadi tuan-tuan harus fikirkan demi masa depan kesinambungan bangsa kita Islam Melayu di tempat kita sendiri. Sekian, terima kasih. Nanti